Pada hari ini kita akan bincang berkenaan dengan hadis yang ke-21, beriman dan beristiqamah. Daripada Abi Amr atau digelar juga dengan Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an katanya, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal qul amantu billah summa istaqim. Hai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku berkenaan Islam perkataan yang tak perlu aku bertanya seorang pun selainmu. Sabdanya, katakanlah amantu billah summa istaqim, iaitu aku beriman dengan Allah kemudian istiqamahlah. Riwayat Muslim, Al-Baihaqi, Ahmad dan juga Ad-Daraqutni dalam As-Sunan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Al-Haris bin Malik bin Hatib bin Jusham As-Saqafi At-Taifi, beliau telah memeluk Islam ketika meriwayatkan hadis istiqamah ini. Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa Sufyan bin Abdullah telah memeluk Islam bersama utusan daripada Bani Saqif yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis ini. Hadis ini terdapat dalam Kutub As-Sittah. Imam Muslim dalam sahihnya hanya meriwayatkan satu hadis sahaja daripada Rasulullah SAW melalui Sufyan bin Abdullah, iaitu hadis yang ke-21 ini dalam kitab Matan Arba'in Nawawiyah. Sayyidina Umar telah melantiknya untuk menguruskan zakat, sedekah dan lain-lain di Taif. Di dalam riwayat secara mursal oleh Ibnu Abi Shaybah bahawa Nabi SAW melantiknya menjadi gabna di Taif. Antara yang meriwayatkan daripadanya ialah anaknya Asim, Abdullah, Al-Qamah, Amru, Abul Hakam dan ramai lagi. Abu Al-Hasan Al-Madini berkata, Sufyan bin Abdullah telah menyertai peperangan Hunain dan saudaranya Uthman telah terbunuh dalam peperangan tersebut. Istimewanya hadis ini, tuan-tuan, adalah bersifat jawami' al-kalim. Maknanya bahasa yang Rasulullah SAW sebut pendek tetapi boleh difahami dengan meluas, dan dia punya makna cukup mendalam dan melebar. Para ulama berkenaan dengan hadis ini menyatakan dalam dua kalimah ini telah terpenuh pengertian iman dan Islam secara utuh. Beliau menyuruh orang tersebut untuk selalu memperbaharui imannya dengan ucapan lisan dan mengingati di dalam hati, serta menyuruh secara teguh melaksanakan amal yang soleh dan menjauhi dosa. Hal ini kerana seorang tak dikatakan istiqamah jika dia menyimpan walaupun hanya sebentar. Dia tak dapat dengan ni, orang tak panggil istiqamah. Istiqamah ni memang luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis ini yang pertama kita dapat faham para sahabat radhiyallahu anhum akan sentiasa cuba mengambil sebanyak mungkin faedah apabila bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi membawa kebaikan hidupnya dunia dan akhirat. Kebanyakan daripada kalangan orang lain, mereka lebih fikir masalah makan, minum, harta dan beberapa kehendak-kehendak yang kita mahu. Tetapi sahabat ini, dia akan tanya macam mana yang membawanya kedekatan kepada Allah, masuk syurga, selamat daripada neraka, baik dalam kehidupan, istiqamah, iltizam dalam kehidupan. Artinya soalan-soalan yang ditanyakan lebih kepada untuk menyusung langkah-langkah hidup agar lebih baik. Tak mahu gini, biar betul-betul baik. Inilah yang cukup mencabar. Tapi perkara ini kita akan faham, itulah nilai sahabat. Tuan-tuan, kita tengok seorang tok guru, kita rasa hebat. Memang pun hebat.
Kita tengok seorang orang kata orang ni orang baik, kita rasa hebat. Memang pun hebat. Tetapi ketahuilah bahawa sahabah radhiyallahu anhum jauh lebih hebat. Kerana mereka mendapat tarbiyah secara langsung daripada Rasulullah SAW. Dia tengok tubuh sehebat-hebat makhluk di muka bumi. Dia tengok perangai seterbaik manusia di muka bumi. Dia tengok Rasulullah SAW yang menjadi qudwah dan uswah. Jadinya percikan kehebatan Rasulullah SAW tu singgah dalam tubuh dia, dalam PA perangai, dalam akhlak, dalam amalan mereka. Oleh kerana itu, sampai kepada soalan pun, pemikiran pun, apa yang hendak diutara pun, semuanya menggambarkan besar-besar belaka, menggambarkan kehebatan belaka. Itu perangai sahabat yang terbeza dengan kita. Kalau tuan-tuan nak beza antara perangai sahabat dengan kita, maknanya kita ni kebanyakan kita lah, bukan semua, kebanyakan. Sahabat ni, macam soalan daripada ini, dia akan tanya macam saya sebut tadi, dengan kehidupan mereka berbeza dengan kita. Keduanya sahabat ni, dia melihat perkara itu besar, kita melihat perkara itu kecil. Sebagai contoh, dia terlewat untuk sembahyang berjemaah, kerana asyik dalam kebun, maka dia sanggup jual kebun tersebut, bukan jual, wakaf kebun tersebut. Orang kadang-kadang, orang lain bukan macam tu. Bahkan bukan sekadar tak pergi sembahyang berjemaah, tak sembahyang pun. Tapi tengok sahabat, sebab dia tengok perkara tu penting sangat. Bagi kita tak penting pun. Bukan tak penting, maknanya tak apalah. Bumi Allah luas, boleh buat mana-mana. Kita akan takwil sana sini. Tapi sahabat dia punya tu. Sahabat ini kalau kita tengok, nombor 3, kehidupan mereka adalah kehidupan mencari redha Allah. Yang ini payah tuan-tuan. Kita berhempah pula nak betul. Kadang-kadang nak juga sikit mileage, nak juga sikit dapatan, nak juga, ialah kita orang. Tapi sebab itu kalau kita baca Quran, dalam Quran menyebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka dan mereka redha kepada Allah. Sifat ni tak dapat pada orang lain dengan semudahnya. Kita mungkin boleh kata kita redha kat Allah, tapi tak semesti Allah redha kat kita. Itulah sahabat. Betapa berakalnya sahabat seperti Abu Amrah kerana bertanya persoalan yang besar. Soalan tu yang hebatnya bukan valid untuk dia sahaja, bukan sesuai untuk dia sahaja, tapi untuk ummah, untuk kita pun. Kita perlu beriman, kita perlu beristiqamah. Maka inilah soalannya. Ada orang bila dia tanya soalan lebih kepada dirinya, tapi sahabat ini bertanya untuk ummah. Maka ummah yang nak jadi baik, tak payah tanya orang lain, ikutlah sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawapan Nabi ini kalau kita tengok, Nabi mulakan dengan iman. Amantu billah, iman. Kerana iman ini merupakan tonggak utama, pembeza antara kebahagiaan dan sebaliknya. Iman nombor 1. Dan inilah yang digarapkan, inilah yang disuburkan, inilah yang cuba didambakan, inilah yang cuba dizahirkan. Iman. Iman penting tuan-tuan. Jangan kita tengok perkara tersebut adalah enteng, bahkan dibahaskan banyak dalam nas ilahi cerita masalah tentang iman. Pernah satu ketika Nabi melihat Harisah, sahabat. Dia berjalan. Nabi bertemu dia, Nabi kata kat dia, "Ya Harisah, kaifa asbahta?"
Wahai Harisah, bagaimana waktu pagi kamu? Harisah jawab, asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah. Pagi ini saya benar-benar beriman yang sebenarnya kerana Allah. Rasulullah SAW menyatakan, kamu fikir tak apa yang kamu katakan? Kerana inna li kulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu imanika. Kerana setiap sesuatu tu ada hakikatnya, maka apa itu hakikat iman kamu? Maka Harisah jawab, dirinya tidak akan melihat kepada dunia. Oh, ini payah kita, ya Allah, mencabar. Dirinya tidak tergoda kepada dunia. Waktu malam berjaga dan waktu siang saya haus. Waktu malam berjaga dengan makna dia qiyamul lail. Wa azmatu nahari, aku haus pada siang hari itu, maknanya aku puasa. Ini cabaran yang hebat. Seolah-olah saya melihat arasy Allah Subhanahu wa taala nampak jelas. Kani anzuru arsy rabbi bariza. Nampak. Seolah-olah saya melihat ahli neraka sama-sama berteriak dalam neraka. Seolah-olah mereka ini sedang bertempik melolong dalam neraka. Ya ta'awuna finnar. Seolah-olah aku melihat ahli syurga merasa bernikmat-nikmatan. Ya tana'amuna fil jannah. Rasulullah SAW bersabda, wahai Harisah, engkau sudah benar-benar mengerti, hai Harisah. Kalau begitu, teruskan istiqamah, iltizamlah dengan pandangan kamu, dengan pahaman kamu ini. Artinya sahabat ini dia mempunyai satu kedudukan yang cukup hebat seperti Harisah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, selepas disebut kul amantu billah, disebut kalimah summastaqim, kemudian istiqamahlah. Istiqamah adalah tingkatan yang menjadi pelengkap dan penyempurna segala urusan. Lantaran istiqamah, segala kebaikan dan peraturannya dapat diwujudkan. Jadi istiqamah ni penting. Kalau tak selesai. Orang buat rumah tak istiqamah, tak selesai rumah. Orang buat bangunan tak istiqamah, tak selesai. Orang ambil latihan tak selesai kalau dia tak istiqamah. Orang yang pegang satu jawatan dalam pekerjaan tapi lebih kurang sahaja, tak selesai. Apa benda kalau istiqamah, dia akan sempurna. Dan istiqamah ini yang lebih mahal lagi kalau dari segi agama. Bagaimana istiqamah ini? Mungkin kita sebut dua. Satu, istiqamah perkara yang wajib, sekadar semayang. Itu mungkin mudah sikit. Tapi hak lebih suka lagi istiqamah dalam perkara sunat, kalau mengikut sebahagian pandangan. Sebagai contoh, dia menistiqamah dirinya untuk ke masjid setiap waktu. Itu payah. Tapi semayang setiap waktu ramai orang buat, bukan tak ada orang buat. Tapi nak istiqamah dia ibadat setiap waktu di masjid, ini payah. Kemudian antara bentuk istiqamah, hak wajib kita buat, hak sunat kita buat, hak haram kita jauh, dan kita melakukan tugasan amalah yang diberikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidaklah istiqamah iman seseorang hamba sehinggalah istiqamah hatinya,
dan tidaklah istiqamah hati sehingga istiqamah lisan. Mafhum daripada sini, seolah-olah istiqamah ni ada 3 tingkatan. Istiqamah hati, istiqamah iman, istiqamah lisan. Dan nak tahu iman itu betul-betul istiqamah, kena tengok dulu hati tu istiqamah ke tidak. Nak tahu hati tu istiqamah, kena tengok dulu lidah dia istiqamah. Sebab lidah ini atau perlakuan zahir ini adalah signal isyarat, terjemahan apa yang hendak dikehendaki oleh hati. Bermula daripada lisan, maka itu petunjuk bahawa hatinya istiqamah. Dengan sebab tengok kepada hati menunjukkan petunjuk bahawa itulah imannya. Justru peri pentingnya dalam istiqamah ini, kita sentiasa cuba menjadikan diri kita istiqamah. Orang tanya macam mana nak jadi istiqamah. Nombor 1, nak jadi istiqamah, kita faham maksud istiqamah tu sendiri. Keduanya, kita juga kena cari regu-regu yang istiqamah. Kalau kita cari regu yang jenis malah juga, yang tak berapa bersemangat juga, jawab dia, kita tak akan berjaya. Sebab kita dipengaruhi oleh rakan taulan yang tidak istiqamah. Nombor 3, kalau nak istiqamah, maka dia perlu banyak doa kepada Allah. Antara doa yang dibaca oleh seorang tabi'in yang terkenal, Al-Hasanul Basri radhiyallahu an, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, maka kurniakanlah kami dengan istiqamah. Dan inilah yang kita dambakan, hajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.